Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengarkan indahnya bahasa kita, karya Saudari Kamsiah Tumi. Rasailah keindahan bahasa pada kesempurnaannya. Bahasa Melayu, bahasa kita, dianyam kata-kata amat dalam pengertiannya. Isi tersurat dalam ayat susunan kata indah memikat. Bahasa bak cermin masyarakat, bermadah kata, bersalut amanat. Itulah bahasa, bunga-bungaan indah terasa, hiasan tamsil dan ibarat. Sedap terasa ke lubuk jiwa, bulat kata bangsa muafakat. Yang indah itu bahasa pada akal, kata dan juga rasa. Yang baik itu budi, tersusun madah dalam makna. Terpancar indah dari hati, indahnya bahasa kita. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam Hari Malaysia pada keesokan hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan bersiaran secara langsung bersama Jabatan Pertahanan Malaysia Negeri Perlis di dalam program Influencer Japan. Jadi pada hari ini kami daripada Jabatan Pertahanan Malaysia Negeri Perlis membawakan tajuk yang amat sesuai pada situasi dan masa sekarang mengenai dengan bahasa. Jadi saya selaku moderator pada hari ini iaitu Muhammad Nur Hidayat bin Bidin akan bersama-sama seorang panel yang berkaliber, yang diundang khas untuk membicarakan, untuk mengupas dan untuk menganalisis topik kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini mengenai dengan Hari Malaysia, menzahirkan perasaan bangga dan hormat terhadap bahasa kebangsaan. Jadi para pendengar di luar sana yang mengikuti kami di ruangan media sosial, sama ada secara Facebook Live ataupun di pautan-pautan link yang tertentu, saya harap kita sama-sama dapat mendengar sehingga ke hujung rancangan, disebabkan kami akan melancarkan satu video mengenai Hari Malaysia pada penghujung program ini. Jadi nanti kan bersama-sama pihak kami bersama nanti. Jadi sesungguhnya pada hari ini kami telah mengundang secara maya satu panel yang akan mengupas, yang mempunyai kredibiliti, mempunyai kaliber dalam topik yang akan dikupas pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dato' Dr. Hajah Nurani Yusof daripada Pusat Pengajian Bahasa Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Dato'. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Nampak ceria Dato' pada hari ini. Tuan Moderator, apa khabar? Alhamdulillah, saya pun sihat dan berasa bersemangat bersama Datuk pada hari ini. Alhamdulillah. Berbaju biru langit nampak hari ini. Itulah dia, ya. Sesuai dengan suasana sekarang. Ya, Datuk. Kita akan menyambut Hari Kebangsaan Malaysia. Dan kita ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia saya kepada Tuan Moderator, kepada semualah rakyat Malaysia. Terima kasih Datuk. Kita sama-sama lah menyambut dalam suasana walaupun agak cakap keterbatasan,
Ya, Tapi dalam segi diri kita ni perlu ada suasana dan juga iltizam untuk sama-sama menyambut Hari Kebun pada tahun ini. Ya, betul. Jadi saya selanjutnya tak lengkap lah bagi pihak saya selaku moderator di ruangan pada hari ini tidak memberi sedikit sebanyak lah kepada para pendengar di luar sana mengenai latar belakang Datuk lah selaku panel pada hari ini. Dan para pendengar yang berada di luar sana mengikuti kami secara maya. Profesor Madya Datuk Dr. Hajah Nurani Yusof mempunyai latar belakang pendidikan pada tahun 1977 di Universiti Melaya, mengkhusus dalam pengajian Melayu. Dan pada tahun 1978 di Universiti Melaya dalam Fakultas Istiwazah dan seterusnya Master Education, pengkhususan dalam pendidikan bahasa di Universiti Melaya juga, dan mengkhusus PhD pendidikan bahasa di University of Hull, United Kingdom. Kan Datuk kan? Ya. Jadi lama Datuk. Itu tengok panjang perjalanan sejarah pendidikan Datuk tu. Jadi memang kita mempunyai satu panel yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam membicarakan topik pada hari ini. InsyaAllah. Dan latar belakang kerjaya Datuk bertugas sebagai guru pada tahun 1978 dan menjadi pensyarah di Institut Bahasa Thai Kuala Lumpur untuk melatih bakal-bakal guru pada masa tersebut. Dan pada tahun 1987 menjadi pensyarah Universiti Utara Malaysia, Sedang, dan bersarah pada tahun 2011. Ya. Masa tu menjadi pensyarah lah. Ya. Di Universiti Utara Malaysia. Ya. Lepas tu masuk kembali bertugas di UUM dan sehingga kali inilah. Ya. Betul kan? Ya, Allah izinkan. Ya, Alhamdulillah. Jadi Datuk juga mendapat pelbagai anugerah dalam tempoh perkhidmatan beliau. Antaranya adalah Gold Award semasa Bangkok International Trade and Exhibition di Thailand pada tahun 2019. Selain itu, Datuk juga aktif memberi sumbangan sama ada kepada pihak universiti, pihak luar dan juga dalam negara lah. Terutamanya dalam bidang bahasa, dan beliau juga mempunyai menghasilkan pelbagai penerbitan mengenai bahasa dan seringkali diundang menjadi panel pemikir ataupun panel dalam pelbagai seminar dan juga program lah yang berkaitan bahasa. Jadi resume ataupun latar belakang pendidikan Datuk dan juga sejarah kerjaya, sejarah pengalaman itu memang amat-amat banyak lah. Saya kira sangat-sangat sesuai lah untuk membicarakan topik pada hari ini. Datuk, jadi kalau saya mengikut Perkara 52 Perlembagaan Persatuan, bahasa Melayu ni kita dikenalikan sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi. Betul. Dan tidak boleh dipertikaikan fungsinya sebab dah dimantapkan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Jadi selepas 50 tahun diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan oleh Sri Paduka Baginda, bagaimanakah Datuk melihat situasi bahasa Melayu pada masa sekarang? Silakan Datuk. Situasi pada masa sekarang. Pada era globalisasi inilah betul, pada Datuk. tahun 2021. Kita ni seperti pokok ya, Tuan Moderator. Ya, kalau pucuknya ada sekarang di sini, tentu ada akarnya di tempat lain kan. Akarnya ada di bumi. Jadi ini kita lihat dari sudut sejarah lah sedikit apa yang berlaku pada masa ini. Kita akan tinjau pada masa yang lalu. Dan juga bersesuai dengan tajuk pada hari ini. Ya, saya memilih untuk mengatakan bahasa Melayu pada hari ini memang patutlah kita hargai, kita sayangi, kita rasa bangga, kita rasa hormat kerana bertahan sekian lama. Ya, masih ada bahasa Melayu dan begitu giat digunakan. Ya, pelbagai aktiviti diadakan, termasuklah aktiviti pada hari ini. Dan kalau kita lihat ya perkembangan bahasa Melayu, kita tak lihatlah jauh sangat, Tuan Moderator. Ya, kita lihat katakanlah
perkembangan bahasa Melayu ini begitu ketara selepas bahasa Melayu memiliki sistem budaya dan penulisan, iaitu lebih kurang 700 tahun sebelum Masihi. Ini apa yang dicatatkan oleh pakar-pakar. Kemudian kita juga sedia maklum bahawa bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca. Sebagai lingua franca dalam bidang perniagaan, agama, pelancongan, malah tenteraan dan sebagainya. Dan kita lihat sebenarnya yang disebutkan, yang kita hormat, yang kita sayang, yang kita zahirkan kebanggaan kita, kita lihat apabila Penang Free School, Penang Free School tu di Pulau Pinang, pada tahun 1816 ditubuhkan, ada di banner cawangannya lah. Cawangan tu sekolah Melayu. Sekolah Melayu tersebut, sekolah Melayu di Gelugor. Itulah sekolah yang tertua. Jadi bahasa Melayu digunakan. Tu 1816 tu. Selepas 1816 digunakan sebagai bahasa perantaraan di sekolah. Medium digunakan bahasa Melayu. Mengajar pada masa tu ilmu hisab. Guna tak ilmu hisab. Sekarang matematik lah. Sekarang kita guna matematik. Dan kita lihat dalam tahun seterusnya lah, kita ada lebih kurang dalam 1902 begitu. Sudah ada 27 buah sekolah Melayu. Dan perkara ini kita lihat merdeka lah. Selepas merdeka, dia dalam 26 tahun saja. Dalam 26 tahun sahaja, bahasa Melayu itu sudah kita lihat berkembang dalam bidang pendidikan dari sekolah rendah hingga ke institusi pengajian tinggi. Inilah yang dikatakan, dan kita lihat hingga ke hari ini. Hingga ke hari ini bahasa Melayu digunakan sebagai, memang berfungsi sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, tapi begitu kukuh di sekolah. Betul tak? Betul. Begitu guna sebagai proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Jadi ini sebagai bukti. Tak lapuk dek hujan. Tak lapuk dek hujan, tak lapuk dek hujan, tak lapuk dek hujan, dan tak lekang dek panas. Namun demikian, janganlah kita sebut tadi tak lekang dek panas. Namun demikian, kita tak bolehlah terperangkap dalam zon selesa. Kita tahu kita begitu banyak tantangan, begitu banyak cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu. Janganlah kita pada suatu hari nanti, kalau kita tidak mengambil apa-apa tindakan, apa yang akan berlaku ialah di satu hari nanti, kalau tidak ada inisiatif yang kita ambil, tahu. Dengar baik Tuan Moderator. Ya, Datuk. Aku ingat nanas dari pematang, rupanya pandan tidak berduri. Ku ingat panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tu dia, Datuk dah menyampaikan pantun yang sesuai untuk mengupas soalan tadi kan. Jadi saya kira Datuk dah menelusuri dari segi sejarah, dari segi perkembangan bahasa yang pesat lah, terutamanya selepas merdeka. Jadi kalau macam kita lihat tadi, Datuk telah sentuh jalanan daripada zaman sebelum merdeka, dari segi Penang Free School dan sebagainya. Jadi Datuk, kalau kita tengok kan reaksi sekarang ni, trend media sosial ni lah sebagai platform utama untuk menjadi penyebaran maklumat. Sama ada oleh bentuk individu, macam tu pun kita buat dalam bentuk platform media sosial. Jadi kalau kita tengok ni, penggunaan bahasa oleh rakyat Malaysia lah, ada dalam kalangan media sosial ni. Adakah kita rasa rakyat Malaysia ni bangga, megah ataupun
perasaan hormat terhadap bahasa tu terhakis di dalam konteks penggunaan media sosial. Datuk. Ya, jadi ni kita nak meninjau, melihat sama ada dengan adanya platform media sosial ini, sama ada kita dah rasa kurang hormat, kurang sayang, kurang bangga, khususnya dalam kalangan orang muda lah. Ya, dalam kalangan orang muda ini kita tak boleh nak mengatakan dia tak sayang bahasa kebangsaan kita. Tapi kan mereka ni orang muda, orang yang kira yang nak cepat jadi gunakan singkatan, gunakan ejaan-ejaan yang tidak tepat, yang salah dan silap. Jadi yang ini kita harus tahu bahawa kita ni apabila di media sosial kita berkongsi ramai. Jadi apabila kita berkongsi ramai, kita harus hati-hatilah sedikit kerana takut jadi teladan kepada yang lain, ya. Betul. Kita mungkin dalam kalangan kawan-kawan kita gunakan singkatan nak jimatkan ruang. Betul Datuk. Tapi yang penting di sini ialah ikut kesesuaian. Kita tahu yang mana salah, kita tahu yang mana betul. Dalam acara rasmi, kita buat secara rasmi. Kalau dalam peperiksaan, kita tulis dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, mengikut sistem bahasa. Yang baik, mengikut sistem bahasa kebangsaan kita. Tapi sewaktu kita berbicara dengan kawan-kawan, mungkin melalui media sosial, tak salah jugalah kita menggunakan dialek. Dalam peperiksaan kita sebut pulut. Bila kita guna dialek, kita sebut apa Tuan Moderator? Puluit. Sebut puluit kalau orang paling lah. Ikut kita. Jadi kalau ikut ni ringkasnya, kita kena letakkan bahasa tu pada tempat ataupun suasana yang sepatutnya, kan? Ya, betul, memang kita kena letak pada tempat yang sesuai supaya bayangkanlah ya, kalau kita dengan kawan-kawan, kamu hendak ke mana? Buat macam formal pula kan? Kalau ikut kan? Tempat lah kita ada dialek kita pun sayang dialek kita. Nak pergi mana? Utara hang lah. Kalau di utara hang lah, kalau di Kelantan lain lah, kalau di Negeri Sembilan lain lah. Begitu juga dengan tempat-tempat lain yang menggunakan bahasa Melayu. Kalau di Brunei lain lah, kalau di Selatan Thailand lain juga. Ya, Datuk. Itu makna penggunaan bahasa ni dia dynamic, ada dinamiknya, dan kita sesuaikan pada tempat, suasana dan ketika yang sepatutnya lah, kan. Sebab kalau kita tengok ni trend ni memang kita tak boleh lawan arus. Cuma kita kena menyesuaikan lah dari semasa tanpa meminggirkan perkara yang sepatutnya, kan. Ya, betul. Kerana kita lihat katakanlah pelajar-pelajar kita, mereka mempelajari bahasa Melayu secara mendalam. Malah kan kita ingat dari sekolah rendah, kan ibu bapa pun ada masalah apabila nak membimbing anak-anak ni kan PDPR ni. Jadi kiranya ni kiranya banyak perkara-perkara yang ibu bapa dah terlupa. Jadi sebagai contohnya ejaan majmuk. Tadi pun ada contoh ejaan majmuk, perkataan yang sudah mantap. Kita kata temu bual, satu perkataan ke dua perkataan ke. Kadang-kadang kita keliru kat tu. Kita keliru dekat situ. Tapi sebenarnya ni tidak menjadi masalah kerana memang sudah ada. Kalau kita tengok
dalam buku-buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga penerbit lain. Kalau kita tengok secara maya pun, kalau kita tengok dalam talian, ada banyak contoh-contoh yang disediakan. Okay, kalau betul. mahu, 1000 daya. Ya, tak mahu 1000 dalih. Betul. Iaitu pulanglah kepada diri sendiri untuk menyesuaikan sebaik-baiknya kan, mengikut peredaran semasa. Jadi Datuk, kalau kita macam Datuk dah sentuh pada yang pertama tadi, bahasa ni digunakan ataupun pemantapan bahasa kebangsaan ni banyak digunakan di sekolah, proses pendidikan. Jadi kalau kita tengok dah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan dekad bahasa kebangsaan satu masa dulu untuk membudayakan dan memperkasakan bahasa kebangsaan. Jadi adakah Datuk lihat langkah-langkah ini menunjukkan bahawasanya Malaysia ni, negara kita ni, bahasa kebangsaan ni masih kurang dimantapkan lagi. Apakah pandangan direksi Datuk? Jadi kita mengatakan di sini apabila kerajaan, khususnya inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia melancarkan kira dekad bahasa kebangsaan. Ya, Datuk. 2020 hingga 2030. Jadi kira adakah inisiatif ini merupakan satu inisiatif kan bahasa kita belum mantap. Belum mantap. Sebenarnya tidak. Bahasa ni dah mantap, tetapi perubahan dari segi bahasa akan terus berlaku. Kerana kita ada perkara-perkara yang baru. Sebagai contoh, 2 tahun ini, hampir 2 tahun ya, kita apabila berdepan dengan COVID-19, kita dapati bahawa banyak perkara-perkara baru, istilah-istilah baru yang kita gunakan. Jadi bukan bahasa tu tidak mantap, tetapi kita memperkasakan lagi. Bayangkan, kamus kita dah ada, panduan buku-buku kita sudah ada, majalah, pelbagai jenis majalah. Jurnal-jurnal pun begitu banyak. Jadi bahasa sudah mantap, kita perkasakan lagi peredaran zaman. Dan kita kena faham bahawa bila kita bercakap tentang dekad bahasa kebangsaan, jadi di sini kita tahu bahawa kita ada cabaran dan bidang-bidang sektor-sektor tertentu. Jadi apa yang dibuat adalah untuk memastikan yang semua sektor yang ada di Malaysia, semua industri turut terlibat, bukan sebahagian saja. Itu sebab ada inisiatif ini. Dan yang paling menariklah inisiatif ni mengantarabangsakan bahasa Melayu. Ya, itu termanya, mengantarabangsakan bahasa Melayu. Ya, jadi bahasa kebangsaan diantarabangsakan supaya bahasa ini menjadi pilihan utama, khususnya di ASEAN lah. Antara pilihan utama. Jadi kalau kita tidak berikhtiar, ini yang dimaksudkan memperkasakan. Memperkasakan. Jadi kita dapat simpulkanlah di sini bahawa kita sudah ada satu sistem bahasa yang mantap, yang sudah berstabil dan sebagainya, tetapi kita memperkasakan, mengantarabangsakan dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Dan untuk makluman Datuk lah, kita juga kita juga menerima komen-komen di ruangan Facebook, dan saya akan bacakanlah antara 1-2 komen yang mungkin kita boleh kongsi bersama. Daripada Azrul Hassan, kupasan yang cukup mantap dari panel mengenai topik pada hari ini. Terima kasih. Dan kita juga ada satu pantun lah untuk boleh kupas lah. Daripada Pak Su. Terima kasih Pak Su, Top Fan Jabatan Pelangan Malaysia Tinggi Polis. Pantunnya berbunyi begini: kita bercakap berlainan bahasa, Honda bercakap bahasa tua, anak kanda bercakap bahasa muda. Bahasa tua penuh kesabaran di dada,
Bahasa muda darah bergelora daripada tamak pada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi kalau ni bahasa ni agak tersilap, mungkin Datuk boleh kupas sedikit apakah maksud pantun ini. Terima kasih banyak-banyak Pak Su yang telah mengemukakan serangkap pantun. Sebenarnya di situ bahasa, maksudnya bahasa orang dulu-dulu ni, bahasa yang kita kan banyak kiasan, sindiran, ya. Bahasa mudah berlapik lah kot tu. Kira bahasa berlapik. Memang. Dan bahasa berlapik ni sebenarnya menunjukkan kesabaran. Menunjukkan kesabaran. Kita diberikan kesabaran ini berdasarkan pengalaman yang kita dah lalui. Ya. Tambah pula kalau kita mendalami wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dapati bahawa Allah tak suka bahasa-bahasa yang tak elok. Kalau bercakap pun janganlah keras-keraskan suara seperti kaldai. Jadi pengalaman inilah yang tak mengapa sekarang orang muda darah bergelora. Perlahan-lahan lah nanti. Kita dulu pun macam tu juga. Ya, kita melalui usia tersebut. Zaman tsunami kita telah mematangkan kita semua. Betul, Datuk. Betul. Ya. Jadi Datuk. Ya, silakan. Jadi begitulah orang cakap darah muda ni. Kita pun pernah muda. Betul. Kita ada tertibnya. Kita melalui proses tu dan kita akan melalui tempoh satu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi sebenar-benarnya kan Datuk kan? Ya, betul. Jadi Datuk, bahasa kebangsaan ni merupakan satu bukti lah rakyat Malaysia ni cintakan tanah air. Tapi kalau zaman sekarang ni kita tengok lah macam di platform media sosial, tak kisahlah Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Masing-masing ni individu-individu lah, terutama generasi muda, cuba wujudkan satu pertelahan ataupun kesalahfahaman untuk mewujudkan kebencian dalam bahasa kebangsaan. Masing-masing ada pandangan, ada dia punya satu perasaan, tapi saya kira bahasa-bahasa yang digunakan tu agak tidak sesuai, agak cakap melanggar kesopanan dan kesusilaan yang digariskan dalam rukun negara pada prinsip kelima. Jadi melihat perkara ni, macam manakah tindakan ataupun suasana ni dapat mempengaruhi tingkah laku, pembukaan dan pemikiran generasi muda yang akan memimpin Malaysia pada masa akan datang. Ya. Jadi di sini kita kena fahamlah bahawa orang muda mungkin belum memahami. Ini yang dimaksudkan sebagai menjiwai bahasa jiwa bangsa. Kenapa slogan tersebut? Kalau kita menjiwai sesuatu bahasa tu dengan baik, khususnya bahasa kebangsaan kita, kita akan maklum bahawa bahasa ini bukan sahaja ada sistem dari segi nahu. Tetapi kalau kita guna istilah yang digunakan oleh pakar bahasa, itu Profesor Emeritus Datuk Asmah Haji Omar, pakar bahasa beliau mengatakan kita ada juga sistem pragmatik. Sistem pragmatik ini maksudnya ialah kita menjaga tata tertib kita, kesopanan kita. Bukan sahaja kita ingin menyampaikan sesuatu hajat kita, sama ada kita nak menegur ke, kita nak meminta ke, tapi kita sampaikan cara yang sepatutnya berdasarkan budaya yang sedia ada. Jadi bila bercakap tentang budaya ini, kita lihat, izinkan saya memetik kata-kata Tenas Effendi. Ya, kata-kata Tenas Effendi kan kita kena nasihat kepada anak-anak muda.
Ini kira Tenas Effendi tunjuk ajar Melayu, ya. Jadi di sini ya, dibaca ya. Wahai ananda kekasih ibu, mengaku salah janganlah malu. Memaafkan orang jangan menunggu. Hati pemurah menjauhkan seteru. Satu lagi. Wahai ananda intan di karang, ikhlaskan hati memaafkan orang. Dendam kesumat hendaklah buang. Hati pemurah hidupmu lapang. Kalau dibaca buku yang tebal ini, malam pun kita tak siap nanti. Begitu indah irama baik-baik kata-kata yang tersirat dalam untaian tersebut. Menusuk kalbu kalau kita nak ni kan. Macam Datuk kata tadi. Keywordnya adalah menjiwai. Menjiwai itu sedalam-dalam jiwa. Ke kalbu hati. Ya. Jadi Datuk, untuk sebagai seorang yang telah berkecimpung dalam bidang akademik ini, jadi bolehkah Datuk huraikan langkah-langkah yang telah dipraktikkan ataupun boleh dilaksanakanlah, sama ada secara individu atau organisasi atau agensi-agensi kerajaan ataupun swasta, untuk memperkasakan dan melahirkan rasa bangga dan juga hormat kepada bangsa kebangsaan. Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Ini tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab individu. Setiap rakyat Malaysia yang akan menyambut Hari Kebangsaan esok, ya, kita ada tanggungjawab bersama untuk kita melakukan sesuatu. Ya, Datuk. Jadi pada peringkat, selalu kita bermula dari peringkat bawah, tapi cuba kita fikirkan dari peringkat yang tinggi, iaitu kita bermula dengan pemimpin. Pemimpin ni berada di mana? Pemimpin berada dalam negara, pemimpin negeri, ya, pemimpin daerah, pemimpin industri, pemimpin rumah tangga. Jadi pemimpin inilah memainkan peranan untuk memberi contoh dahulu. Jadi suri teladan. Jadi pemimpin perlulah mengambil. Kalau kita lihat pemimpin kita dah mengambil inisiatif lah. Jadi pelbagai inisiatif untuk memantapkan dengan polisi negara, dasar-dasar negara yang telah ada. Tetapi sebenarnya kasih sayang ini bukanlah satu perkara yang kita boleh timbang. Kasih sayang, kita tak boleh nak timbang sekilo rasa hormat, ya, 2 kilo rasa bangga kita terhadap bahasa. Kita lihat di mana? Kita lihat pada tingkah laku. Kerana kepercayaan seseorang itu akan terserlah semasa tindakan-tindakan yang diambil. Bukan sahaja kata-kata yang digunakan, kita akan lihat, ya, apakah tindakan-tindakan yang diambil untuk keluarga sendiri. Ya, adakah tindakan tersebut menunjukkan dia menyanjungi bahasa kebangsaan. Itu pemimpin di peringkat tinggi. Dan seterusnya kita lihat pula pemimpin yang akan, pemimpin ni penting Tuan Moderator. Ya, Datuk. Pemimpin ni sangat penting, ya. Sebab dia ada pengikut. Ada pengikut, ada subordinat bawahnya. Peminat. Bayangkan seorang guru. Seorang guru dalam kelas kurang-kurangnya ada 30 kan. Hanya nahu sahaja yang penting. Tidak. Ya, dalam daripada itu. Jadi kita pastikan bahawa kita kena tunjukkan, guru sendiri kena tunjukkan bahawa mempelajari bahasa Melayu ini menyeronokkan. Dan tidak kita rasa susah. Kalau kita jadikan susah, tentulah dia akan lari. Ya. Tapi kalau kita jadikan
pelajaran yang kita kendalikan, menggunakan teknologi-teknologi terkini, bukan sahaja memberi kefahaman, malah boleh membuatkan anak-anak kita lebih kreatif, dapat mencipta, ada inovasi menggunakan bahasa Melayu. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Jadi kat sini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama. Peringkat negara, peringkat komuniti, peringkat organisasi yang kita boleh mengembalikan atau memperkasakan lagi bahasa kebangsaan. Jadi Datuk, saya nak bagi sedikitlah daripada kita ada sedikit pertanyaan daripada media sosial kita, Facebook Live, daripada Pak Su juga. Oh, Pak Su beliau juga. Bertanya, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Jika dilihat, terima kasih Pak Su. Jika dilihat generasi sekarang, cara berbahasa mereka kurang manis. Terutamanya dalam menzahirkan perasaan dalam media sosial. Jari jemari di cakap pahlawan papan kunci. Jadi, bagaimanakah cara nak kekang perkara ni lah daripada terus menular ataupun berlaku? Ya. Ini situasi yang berlaku kini lah. Khususnya dalam kita tak kata juga yang muda, malah yang dewasa juga menggunakan kata-kata yang guna istilah Pak Su tadi, ya, kita boleh sampaikan satu-satu perkara itu dengan baik, ataupun kadang-kadang kita ni ada ilmu tapi kita nak belajar orang yang ilmu. Kita tak faham situasi. Kita melihat satu-satu situasi macam kata bawah tempur. Dan orang tutup menyebutkan ketika faham situasi, tak tahu asal usul cerita, akar buat keputusan di situ. Jadi dinasihatkan supaya kita ni semua sekarang muda kan. Kalau kata saya dah tua, akan tua lagi. Jadi dalam proses ini kita kena pastikan bahawa kita membina jenama diri yang baik. Jenama diri yang baik, orang bagaimana nak nilai? Tentu satu daripadanya bahasa yang digunakan. Itulah cara kita nilai jenama individu. Dan kita bagikan contoh teladan. Kalau kita yang dewasa ini tidak memberi contoh teladan yang baik kepada yang muda, kita juga menyebar, bukan saja menyebar bahasa tetapi kandungan yang membawa unsur fitnah terhadap bahasa ini. Rasanya kita duduk sebentar, fikir balik. Ya, jadi kita sebelum menulis sesuatu tu, kita kena fikir dulu apakah kesan, apakah akibat yang mungkin berlaku kan. Yang penting kawalan kendiri itu penting lah. Sangat tak penting. kisahlah kita sama ada kita dewasa ataupun remaja sebagainya. Kita cubalah sedikit berfikir sejenak dulu sebelum menulis atau menyebarkan sesuatu dalam bentuk penulisan di media sosial. Jadi kita dah sampai ke hujung rancangan Datuk. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah daripada pihak Jabatan Pelanggan Malaysia Negeri Polis nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk di atas perkongsian yang sangat bernas, kupasan yang menarik dan juga contoh-contoh yang sangat relevan pada mengikut topik pada kita pada hari ini dan mengenai kita ni rakyat Malaysia lah, sama ada saya ataupun individu-individu luar sana, para pendengar yang mengikuti ruangan kami, siapa lagi lah sama nak memartabatkan bahasa kebangsaan kalau kita. Jadi kita harus bersama-sama menzahirkan perasaan bangga, hormat terhadap bahasa kebangsaan kita. Janganlah kita menjadi orang cakap walaupun kita ni tak boleh
tak boleh bersama-sama dalam arus, ada bersama-sama dalam menyumbang, tapi kita lah yang ada tu kita merosakkan. Itu yang penting, Datuk. Tuan Moderator, Jadi, Tuan Moderator, sebelum Tuan Moderator meminta saya mengundur diri, saya ingin maklumkan bahawa ini aktif di pusat pengajian saya, iaitu di Universiti Utara Malaysia. Kami sekarang ini kira memperkasakan bahasa Melayu dengan adanya program Sarjana Muda Bahasa Melayu. Program Sarjana Muda ini sangat istimewa. Satu daripadanya program Sarjana Muda kesusasteraan kontemporari dan pengurusan industri kreatif. Itu satu. Yang keduanya sarjana muda linguistik dan multimedia. Minta maaf, bukan multimedia rasanya. Silap, nanti kena rujuk juga. Kira nanti teknologi maklumat. Nanti silap. Jadi teknologi maklumat yang penting, kenapa yang nak diberitahu di sini? Kerana ni gabungan disiplin akan menjadikan anak-anak yang mengambil bahasa Melayu dapat memperkasakan diri badan dikari. Bukan mencari kerja, mencipta kerja. InsyaAllah. Itu dia, insyaAllah. Jadi itulah saya kira kursus yang ditawarkan tu relevan dengan suasana, dengan modul ataupun dengan situasi pada masa sekarang. Jadi para pendengar di luar sana yang mungkin ada kelayakan, yang mungkin berminat, silalah hubungi pihak Universiti Utara Malaysia selanjutnya bagi keterangan lanjut. Jadi Datuk, itu adalah 16 September yang merupakan Hari Malaysia. Jadi untuk tahun ni akan diadakan di Kota Kinabalu, Negeri Sabah, dalam suasana SOP yang ketat berdasarkan pandemik COVID-19. Jadi untuk mungkin Datuk ada ucapan Hari Malaysia lah kepada para pendengar di luar sana sebelum kita mengundur diri. Diucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia, dan marilah kita bersama-sama bersatu, kerana bersatu teguh, bercerai roboh. Dan inilah satu-satunya negara kita yang harus kita sayangi, yang harus kita pelihara, dan kita mohon banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memelihara negara kita dan semua rakyat. InsyaAllah, mari kita sama-sama sematkan kata-kata Datuk tadi ke dalam jiwa dan sanubari kita. Jadi, lagilah saya ucap terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Datuk Hajah Nurani Yusof di atas kupasan topik yang sangat menarik pada hari ini. Dan bagi pihak Jabatan Pelangan Malaysia Negeri Polis, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar yang mengikuti kami di laman Facebook Live dan platform-platform media sosial yang lain di atas kesudian membimbangkan mata dan telinga tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar kami bersiaran pada hari ini. Jadi sebentar lagi kita akan tayangkan satu video menang bersama sempena Hari Malaysia daripada Jabatan Pelangan Malaysia Negeri Perlis. Dan bagi saya selaku moderator, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya juga mohon maaf sepanjang saya mengendalikan ruangan pada pagi ini ada kesilapan bicara, tutur kata dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kita jaga kita jaga keluarga, kita jaga komuniti, menang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bersiaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.